Assalamualaikum. Terima kasih Cik Isham daripada HRMD selaku penganjur program webinar Make Easy Talk kali ini. Kejap saya mutekan saya punya speaker. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua warga MPC yang hadir untuk mengikuti taklimat daripada Badan Persijilan MPC ini berkenaan dengan Productivity Specialist Certification Program. Dan saya akan melalui sesi taklimat ini nanti akan warga semua akan mendapat lebih kefahaman dan juga seterusnya turut sama menyertai untuk mendaftarkan diri sebagai Certified Productivity Specialist lah. Maknanya program ni kita bukan saja buka kepada public ataupun individu pakar produktiviti, tapi kita juga memberi prioriti ini kepada warga-warga ataupun pegawai MPC lah, sebab pegawai MPC juga adalah merupakan pakar lah kan. Okey. Seterusnya Afiq, sebelum saya pergi lebih detail lagi, saya ingin kongsikanlah skop perkongsian kami hari ini adalah meliputi topik berkaitan dengan latar belakang program Persijilan Productivity Specialist, siapa itu MPCCB, dan juga kita akan bercerita juga dari segi skop dia, apakah faedah persijilan yang bakal diperolehi oleh individu yang dipersijilkan, dan juga apakah peranan seorang pakar individu yang dipersijilkan, prasyarat-prasyarat yang perlu dipatuhi, yang perlu dipenuhi, serta yang akhir sekali adalah cara-cara mengisi borang permohonan CPS. Untuk pengenalan kepada latar belakang program ni, saya yang akan memberikan perkongsian tersebut. Seterusnya Puan Kartin Hasrinda, dia akan membincangkan secara detail tentang prasyarat persijilan, dan diikuti oleh Encik Muhammad Afiq akan membantu kita memahami apakah orang kata kaedah yang betul ataupun cara-cara yang tepat untuk mengisi borang permohonan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, yang ini sebenarnya introduction yang bercerita tentang APO ni, saya rasa dan saya faham semua warga MPC, terutamanya pegawai lebih tahu tentang APO, dah tahu dah. So saya tak perlu terangkan secara detail lah. Cuma sekiranya ada di kalangan hadirin hari ini adalah pegawai yang masih lagi belum tahu, inginlah saya nyatakan bahawasanya NPC adalah merupakan salah satu negara ahli kepada ASEAN Productivity Organisation. Buat masa sekarang sehingga tahun 2022 ni terdapat sebanyak 21 negara telah menganggotai APO ni lah. Saya pergi terus kepada poin nombor 2 tu ya. Untuk makluman tuan-puan, pada kuarter ketiga tahun 2019, APO telah menawarkan kepada semua negara ahli ataupun dipanggil sebagai NPO untuk menjadi badan persijilan. Dihantar kepada semua negara ahli dan MPC telah menyahut tawaran tersebut untuk berdaftar sebagai badan persijilan yang diiktiraflah oleh Badan Akreditasi APO. Jadi kami telah memulakan orang kata groundwork lah kepada penubuhan badan persijilan ni dengan menyediakan kertas cadangan lah kepada board, pada BOM. Jadi pada Oktober tak silap saya, board telah meluluskanlah cadangan projek ini dimulakanlah.
Jadi beberapa siri latihan apa semua kita telah buat, dan kerja-kerja orang kata membangunkan modul dan juga manual pengurusan persijilan MPC telah dimulakan. So pada masa yang sama kita menamakan badan persijilan kita ni adalah sebagai MPC certification body lah, ataupun nama singkatan dia adalah MPCCB. Okey. Untuk makluman tuan-puan juga, setelah hampir 2 tahun kalau tak silap saya lah, pada 14 September 2021 MPCCB berjaya dianugerahkan dengan sijil akreditasi lah daripada APUAB. So tempoh perjalanan ni adalah selama 4 tahun lah, sehingga 13 September 2025. Okey, seterusnya. Sebelum saya terlupa. Skop persijilan kita adalah di bawah skim Productivity Specialist lah. Jadi buat masa sekarang MPCCB sebagai badan persijilan cuma ada satu skim saja, iaitu Productivity Specialist di bawah APO lah. Okey, seterusnya goal kita matlamat. Matlamat kami adalah untuk menghasilkan ataupun mewujudkan satu community lah, productivity expert yang boleh membantu industri, terutamanya SME ke arah meningkatkan produktiviti dan juga daya saing syarikat masing-masing lah kan, organisasi masing-masing. Sebab mengikut definisi SME Corp kan, percentage ataupun kategori melebihi 90% adalah kategori SME. Jadi ini adalah orang kata target group yang kita perlu sasarkan atau kita fokuskan untuk meningkatkan produktiviti. So sekiranya syarikat-syarikat ni ataupun organisasi SME ni meningkat ataupun ada lonjakan produktiviti pada organisasi-organisasi ini, secara automatik produktiviti negara akan meningkatlah kan. Okey. Jadi kami kami juga sebenarnya dengan mengadakan taklimat ni, kami objektif dia adalah kami ingin menjadikan tuan-puan ni sebagai ejen kami untuk menyebarluaskan tentang program persijilan ni kepada network tuan-puan. Jadi dengan cara ini lebih cepat lagi maklumat ataupun informasi ni yang berkaitan dengan program persijilan yang akan mempersijilkan pakar individu ni kepada di kat luar lah kan. Jadi dengan cara ni lebih cepat lagi kita createkan community ni. Dengan banyaknya penyediaan community ni kat luar, community productivity expert ni akan lebih cepat lagi lah objektif untuk meningkatkan produktiviti industri dan juga negara ni dalam tempoh yang paling cepat, paling pantas. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi dah kepada apa itu Productivity Specialist. So, program persijilan Productivity Specialist ini adalah satu program untuk mempersijilkan pakar-pakar individu yang berkemahiran tinggi dalam mengaplikasikan alat peningkatan produktiviti dan juga alat-alat penyelesaian produktif, dan juga dalam menjalankan 4 program di bawah skop produktiviti, iaitu latihan, konsultansi, perundingan, penyelidikan dan juga promosi. Okey, dalam skim Productivity Specialist ni yang ditawarkan oleh APO ni, kami mengambil semua tahap persijilan, iaitu tahap 1 Certified Productivity Specialist, tahap 2 Senior Certified Productivity Specialist, dan tahap ketiga, iaitu tahap yang paling tinggi, iaitu Certified Master Productivity Specialist. Okey, seterusnya saya kongsikan sedikit tentang apakah faedah-faedah yang akan diperolehi oleh individu yang dipersijilkan. Yang pertama,
Okey, ini adalah untuk kita improve career and business prospect. CPS tu sendiri, itu menambah baik prospek perniagaan dan juga career pakar CPS tu. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, dalam matlamat yang telah kami setkan, itu untuk meningkatkan produktiviti. Jadi apa ni yang kata certified person ni ataupun orang kata individu yang dipersejakan ni adalah individu yang akan menyumbang untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti dalam komuniti, syarikat, industri dan apa orang kata sektor kerajaan dan seterusnya kepada negara kita sendirilah. So macam dalam matlamat itu juga jelas kita nyatakan kita akan createkan satu komuniti kan. So maksudnya dalam bahasa yang lain kita akan createkan satu pengkalan daftar CPS yang mana pihak Badan Persejilan MPC ni akan kongsikan pengkalan data ni, itu maknanya dengan limited adalah informasi yang selektif lah, bukan kita buka semua sebab dia adalah confidential. Tapi orang kata especially yang kita akan kongsikan dekat laman web MPC tu nanti adalah dari segi expertise dia apa dan siapa. Jadi dia akan macam ada matrix database lah di mana industri ataupun public syarikat apa semua, dia boleh terus refer kat situ, dia nak cari siapa. So kita adalah menjadi orang yang akan menjaga database tersebutlah untuk rujukan bersama. Okey, seterusnya. Yang seterusnya, pakar persijilan ni ataupun kita panggil sebenarnya ringkasan dia kita panggil CPS ataupun Certified Productivity Specialist ni, dia dibenarkan sepanjang tempoh 3 tahun persijilan dia tu dibenarkan untuk mengguna pakai logo persijilan pada sebarang dokumen perniagaan mereka lah. So, okey, yang seterusnya, Fik. Okay. Yang seterusnya, faedah yang ketiga, individu ni ataupun CPS berpeluang untuk terlibat dalam tugasan, conference dan lain-lain program APO di peringkat antarabangsa lah. Buat masa sekarang sebabkan kami pun baru lagi dipersetujukan ataupun diiktiraf sebagai badan persijilan. So setakat ni rekod apa orang kata certified person kami yang telah terlibat dengan program APO ataupun program-program antarabangsa ni adalah Haji IR riwayat maksud. So setakat yang saya fahamkan, yang saya tahu, APO dah nak engage dia lebih daripada satu program lah masa sekarang. Tapi kami mengharapkan ataupun bukanlah kami mengharapkan, kami berharap semoga pakar-pakar yang dihasilkan oleh MPCCB ni memenuhi standard ataupun orang kata ekspektasi APO dan juga 21 negara ahli APO yang lain. Sebabnya dengan melalui persijilan ni tuan-puan adalah boleh orang kata dalam bahasa lain boleh dipasarkan ataupun laku di kesemua 21 negara ahli APO. Okey. Seterusnya kita macam yang saya cakap tadi kan, kita akan create satu database lah kan. So ini adalah maklumat yang akan diletakkan dalam website MPC lah. Bagi tujuan memasar dan mempromosikan pakar produktiviti yang diiktiraf oleh MPCCB kepada industri dan juga publik lah. Puan Yus, ada satu soalan. Satu soalan. Kalau kita nak certified government juga boleh ke? Government servant lah, bukan industri lah, daripada private, daripada government. Boleh ke? Boleh. Okey, macam yang saya nyatakan tadi kan, nanti Puan Linda dia akan share prasyarat kan, prasyarat yang perlu dipatuhi ataupun dipenuhi oleh individu pakar tu bagi membolehkan dia memohon program ni kan untuk jadi CPS. Jadi dia tak kira, dia bukan kata orang tu daripada sektor mana, asalkan dia memenuhi prasyarat. So dia layak lah macam tu. Okey. Alright, okey. Okey. Faedah yang kelima pula,
Kami juga akan menyediakan satu platform social media kepada komuniti kami ni. Buat masa sekarang kami masih baru lagi. So bilangan dia masih lagi 5 individu yang dipersediakan. Jadi pada masa hadapan akan lebih ramai lagi yang menyertai. So apa orang kata, platform ni akan menjadi lebih interaktif lah, dan juga akan memberi lebih banyak manfaatlah kepada CPS tersebut lah. Okey. Okey, apa orang kata, faedah yang keenam adalah itu quality assurance, assurance of competency and quality of CPS. Ini adalah satu jaminan kualiti lah kepada individu yang dipersediakan. Kenapa? Sebab program persijilan produktiviti specialist ni adalah mematuhi piawaian ISO 17024 17024 dan juga standard yang dikeluarkan oleh APO itu sendiri untuk skim productivity specialist, ataupun dengan apa orang kata, nama standard dia adalah APO PS 101 2019. Jadi maknanya standard ni, standard ISO memang kita dah tahu dia adalah worldwide acceptance kan. So maknanya persijilan ni adalah satu persijilan yang mematuhi satu apa orang kata sistematik lah, dan memang diterima. Paling tidak saya boleh jamin 21 negara APO memang menerima orang kata apa orang kata program persijilan ni kan. Jadi should be no worries lah. Memang akan diterima pakai di 21 negara, dan saya percaya sekiranya apa orang kata sedikit masa lagi program ni, sebab setakat ni dalam rekod dekat Malaysia kita adalah satu-satunya badan persijilan dalam skim productivity specialist. DSM kata memang tak ada lagi badan persijilan yang berdaftar dengan mereka dalam bidang ni, dan di kalangan apa kata ahli negara ahli APO pun kita adalah badan persijilan pertama yang diiktiraf. Jadi ada satu soalan hari itu masa kami pergi ke Kementerian Belia dan Sukan, kami share jugalah tentang program persijilan ini kan. Jadi dia tanyalah selain pada MPCCB, mana lagi badan persijilan yang menyediakan program persijilan yang sama. So kami kata memang setakat ni sepengetahuan kami memang tak ada badan persijilan yang diiktiraf dalam skim yang sama lah. Dikata di peringkat dunia macam mana? Saya kata kalau di kalangan ahli negara ahli pun tak ada, dan saya tak tengok, mungkin saya tak come across, tapi saya rasa dalam ISO pun dia tak ada khusus untuk productivity specialist. Jadi kalau misalnya kita bersama-sama mendukung program ni kan, maknanya program ni akan pergi lebih jauh lah macam tu. Okey. Terusnya, okey, saya share sikit tentang peranan CPS ni nanti kan, sebab dia adalah pakar productivity. Jadi productivity, bila kita sebut tentang productivity, dia akan merangkumi 4 perkara utama ataupun 4 aktiviti utama, iaitu perundingan, latihan, penyelidikan dan juga promosi, aktiviti productivity. Jadi peranan yang roles of the CPS ni, dia bukan kita yang gariskan. Ini adalah disediakan dalam skim productivity specialist tu sendirilah, di mana skim tu mengharapkan supaya pakar-pakar yang dipersediakan ni dapatlah untuk membantu organisasi dalam mengenal pasti skop, mengenal pasti masalah organisasi itu, maknanya dalam skop productivity lah kan. So pada masa yang sama, seterusnya fungsinya dia akan buat diagnosis lah. Apa yang apa orang kata peranan yang digariskan oleh skim ni sama apa yang kita buat dekat MPC lah sebenarnya. Kalau siapa yang orang kata familiar dengan projek-projek OED kan, macam SPPE apa semua tu kan, EIIP lah dia punya program tu kan, kan kita pergi, kita akan start dengan diagnosis.
diagnosis ni tools yang digunakan. So sebabnya kalau macam saya kata tadi kan, pakar productivity yang mahir dalam mengaplikasikan alat peningkatan produktiviti. So kalau macam konteks orang MPC ni kan, kalau dia biasa dia akan guna BE, diagnosis, lagi selain daripada BE. Kalau untuk diagnosis company ni kan, so contoh salah satu yang saya ingat sekarang ni adalah BE tools lah. So dia akan tengoklah dekat situ apa masalah yang dihadapi oleh organisasi itu. So daripada masalah itulah nanti pakar ni dia akan mencadangkan apakah orang kata alat penyelesaian terbaik lah untuk mengatasi masalah tersebut lah. So ataupun macam peranan yang ketiga, dia boleh buat penyelidikan lah tentang konsep produktiviti dan juga pengukuran untuk meningkatkan produktiviti tersebut. Peranan yang keempat, kalau misalnya kata pakar yang dipersediakan tu, dia adalah seorang yang pakar dalam membuat promosi. Contoh, masih lagi dalam konteks MPC, orang-orang MPC yang pernah terlibat dengan convention. Kan? Convention. Kita dulu banyak tau. Cuma sekarang mungkin tak apalah. Macam contohnya macam convention ICC ataupun nama sekarang tu ARISE kan. Kalau dulu kita ada Krianova, QE 5S Convention. Itu adalah convention. Orang yang merancang apa yang dia nak buat, macam mana cara dia nak sebarkan, mempromosikan aktiviti, knowledge, perkongsian maklumat. Itu termasuk dalam fungsi yang keempat lah. Ataupun macam yang nombor 5 ni sebenarnya merangkumi 1, 2, 3, 4 jugalah. Menyediakan orang kata solusi ataupun penyelesaian produktiviti yang efektif, cekap dan orang kata berterusan kan, kepada organisasi ataupun syarikat yang menghadapi ataupun mempunyai masalah dari segi peningkatan produktiviti ini. Okey, nombor 6, undertaking continuous learning and professional development. Itu untuk diri dia sendirilah, kan? Untuk diri dia sendiri dan juga kepada orang lain lah. Sebabnya sebelum saya terlupa, CPS ni selepas dia dipersediakan, setiap tahun ataupun dalam tempoh 3 tahun persijilan dia tu, dia mesti melakukan ataupun melaporkan kepada kita aktiviti-aktiviti continuous professional development dia. Maksudnya dia tak boleh tunggu, maknanya persijilan ni dia tidak mengatakan lepas 3 tahun barulah you renew tanpa you buat apa-apa. You kena buat sesuatu yang menunjukkan kata you aktif, macam tu. Okey, seterusnya Fik. Seterusnya saya akan berkongsi jugalah sikit proses proses persijilan itulah, iaitu certification, proses persijilan dan juga proses persijilan semula. Okey, next. Okey, ini untuk proses persijilan. Macam yang saya kata tadi di awal perkongsian saya tadi, saya kata akan ada prasyarat kan. Jadi untuk proses persijilan ni, pemohon yang telah mematuhi ataupun memenuhi semua prasyarat tu, kita galakkan untuk dia menyertai lah, maknanya dia layak lah untuk memohon ataupun mengisi borang. Jadi selepas dia sebenarnya prasyarat ni ada 7. Jadi ke-7 prasyarat tu dipenuhi, jadi pemohon tu bolehlah mengisi borang permohonan lah. Dan selepas dia menghantar borang permohonan ni, kita akan buat satu exercise ataupun assessment, desktop assessment, iaitu penilaian di peringkat kami dululah untuk cek dari segi kecukupan dokumen tu sendiri, adakah calon tu ataupun pemohon tu telah betul-betul memenuhi ke-7 prasyarat tersebut. Dan juga kita akan nilailah ketulinan dokumen tu kan. Maksudnya antara prasyarat dia adalah calon-calon ni ataupun pemohon-pemohon ni, dia telah dia mesti mempunyai sekurang-kurangnya
8 sijil productivity. Jadi kita akan cek adakah ke-8 tu dia ada. Dan kalau ikut keperluan standard yang betul, dia akan cek adakah sijil yang diberikan tu tulen. Macam gitu. Tapi kalau untuk orang MPC ni, saya percaya semua orang MPC banyak mengikuti program-program peningkatan productivity lah kan. Jadi tak ada doubt lah untuk kita terima CJ daripada orang MPC ni lah. Macam tu. Okey, seterusnya selepas desktop assessment ni dah pass kan, kita akan panggil lah, kita akan hantar email ataupun surat kepada pemohon ni untuk menjadi calon untuk CPS written examination lah. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, sekiranya calon tu gagal pada kali pertama dia menduduki peperiksaan, calon dibenarkan untuk mengambil lagi sekali peperiksaan tersebut, ataupun dia ada satu clause lagi yang kita create sendirilah. Kalau ikut standard, lagi tak pas, dia tak boleh nak pergi ke depan. Tapi MPCCB telah menyediakan satu sub-clause untuk ni, iaitu sekiranya calon tu gagal dan dia nak pergi ke face-to-face interview, kita akan benarkan. Tapi kebenaran tu adalah subjek kepada kelulusan oleh technical working panel kita lah. Maknanya bukan kami sekretariat yang akan membenarkan. Kelulusan tu akan diberikan oleh technical working panel kami lah. Quality Assurance and Examination. So, tapi syarat dia masih ada lagi syarat. Syarat dia, walaupun dia dah pergi ke face-to-face interview, sijil dan dia lulus, maknanya fasa tu dia pass, tapi sijil masih lagi digantung sehinggalah dia lulus peperiksaan. Maksudnya dengan perkataan lain, nak tak nak, calon mesti lulus exam lah. Cuma kita createkan satu klausa kat situ untuk orang kata nak senangkan hati pemohon lah kan, calon. Okey, seterusnya selepas fasa face-to-face interview tu, result ataupun laporan face-to-face interview tu kita akan tabelkan kepada certification technical working panel lah. Mereka akan bersidang dan akan back lagi sekali report yang dikeluarkan oleh assessor tu, apa semua tu, dan selepas tu dia akan buat recommendation lah, cadangan kepada ketua persijilan. Selepas itu ketua persijilan akan mengadakan mesyuarat Board of Certification Council lah. Dalam meeting tu nanti board, pengurusi dan ahli-ahlinya akan mengesahkanlah, maksudnya senarai yang telah dicadangkan oleh technical working panel tu adalah memenuhi ataupun memuaskan, dan mereka akan cadangkan untuk dikeluarkan sijil lah. So kita akan keluarkan sijil dan sekretariat sekretariat kat sini, orang yang in charge dari segi orang kata pendaftaran persijilan apa semua adalah Puan Kartin Haslinda. So dia akan buat update lah secara online di website, di dalam database kami sendiri, apa yang orang kata maklumat di website jugalah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah untuk persijilan semula. Persijilan semula ni proses dia lebih kurang sama saja, cuma pihak sekretariat lagi sekali Puan Kartin Haslinda dia akan notify CPS 6 bulan sebelum tarikh expiry expiry date persijilan dia lah. Maknanya ini berlaku pada tahun ketiga. Tahun ketiga selepas individu tu dipersijilkan. So 6 bulan sebelum habis tarikh tamat. Tu Puan Kartin Haslinda dia akan notify semua calon-calon ni. So calon-calon mesti submit ataupun mengisi dan submit kepada kita lah borang permohonan persijilan semula tu, dan kita akan melalui proses yang samalah.
buat desktop assessment lagi sekali, kita buat recommendation dan pergi balik kepada assessor untuk evaluate ataupun assess CPS tu tadi dan proses tu berulang sampailah kita kemaskini rekod CPS tersebut lah, macam tu. Okey, seterusnya ini adalah antara untuk productivity domain expertise ni dia ada tiga kategori lah, iaitu productivity diagnosis, kategori yang kedua basic productivity improvement solutions dan satu lagi adalah focus productivity improvement solutions. Ini adalah orang kata bidang-bidang kepakaran yang termaktub under productivity specialist certification program. Tapi ini apa yang digariskan dalam skim tu lah. Tapi macam kita sekarang kan dekat MPC, kita ada tools baru kan, macam behavioral insight apa semua kan. Jadi itu nanti kita boleh pakai. Dan dia mungkin untuk behavioral insight tu sama ada dia duduk basic ataupun dekat focus productivity improvement solution. Okey, seterusnya sambungan kepada apa yang saya bincangkan tadi. Next, ini adalah contoh. Contoh sebenarnya kami senaraikan kelima-lima pakar yang kami ada setakat ni lah. Ini adalah orang kata pakar atas orang kata register nombor 1 kita. Nombor 1 maknanya kita mulakan pendaftaran dia PS01K001. So 001 dia adalah the first person yang kita certify lah, iaitu IR Haji Riwayat Mansur. Next. Ini Puan Tuti Jamaluddin. Tengok dekat sini kita nyatakan sebenarnya ada salah aja di sini area of expertise tu. So kita tunjuk kat sini proses skill dia. Proses skill dia. Puan Tuti ni maknanya dia pakar dalam 3 aktiviti utama productivity, iaitu training, research dan juga consultancy. Apa bidang dia? Maknanya kepakaran dia menuju kepada bidang apa? Puan Tuti yang mahir dalam ICC, innovation, creativity dan juga lean management. Tetapi ini adalah apa yang kita assess semasa face-to-face interview tu kan. So mungkin ni adalah tahun yang kedua. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga, Puan Tuti ada membuat CPD yang lain. Jadi mungkin ada bidang-bidang baru yang dia dah venture dan dia dah mahir, yang dia dah buat kepada orang kata industri kat luar ataupun organisasi kat luar. So sebab itulah masa recertification proses tu kita ada lagi assessment tu kan, certification assessment tu, sebab mungkin productivity domain expertise dia akan bertambah. Kita sebab itulah keperluannya kenapa kita perlu buat assessment tu. Okey, seterusnya. Ini Tuan Haji Fazil Suhaimi. Juga dia ada proses dia ataupun kepakaran dia dalam 3 bidang, training, research dan consultancy lah. Dan bidang kepakaran dia sangat unik. Macam saya tunjuk kat situ kan, specialized in prop food diagnostic methodologies. Saya nak explain pun saya tak tahu apa benda ni. Tapi inilah kepakaran dia yang jarang orang lain ada. So mungkin dekat MPC kita tak nampak dia punya ni. Tapi dekat luar, industri yang lebih mengetahui tentang prop food ni, ini dia akan jadi pilihan lah. Macam gitu. Seterusnya, ini adalah pakar dalaman kita. Setakat ni daripada 5, 2 adalah warga MPC lah. Encik Muhammad Khairil Anwar Amir Hamzah ni. So Cik Khairil ni dia orang MPC memang tak boleh lah, mesti 4-nya. Training, research, consultancy, promotion. So dia setakat yang kita assess dia pada tahun 2020 ni, dia pakar dalam PRWS, EPGM, QE5A dan juga Lean kan. Okay. Seterusnya last kali, ini adalah bos saya, Cik Nik Faizal bin Nik Ahmad. Dia juga orang MPC kan. So dia 4 pakar dalam training, research, consultancy dan promotion. Dan bidang kepakaran dia 5S, benchmarking, Lean, Six Sigma dan juga BE lah. Ini dulu. So sekarang ni mungkin ada pertambahan. Sebab itulah CPD itu penting untuk kita menilai current expertise dia lah. Okay. Seterusnya.
Okey, ini penghujung lah perkongsian saya, dan saya pas kepada Puan Kartin Haslinda untuk membincangkan tentang prasyarat untuk menjadi CPS. Sekian, terima kasih. Nak pass over ke Cik Isham dulu ke ataupun saya straight bagi tahu? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yus di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Kemudian kita pergi kepada kita punya agenda yang kedua, iaitu topik understanding requirement daripada Puan Kartin Haslinda. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya dengan jelas, sebab saya rasa kedudukan saya agak jauh sikit daripada mic. Boleh. Dengar. Okey. Terima kasih Cik Isham sekali sebab telah memberi peluang kepada tim MPCCB untuk berkongsi sedikit bagi kami kita anggap sebagai satu promotion lah. Okey, untuk kita sebagai warga MPC secara dalamannya lebih mengetahui, sebab kita kadang-kadang walaupun kita sama-sama bekerja dalam MPC, kita pun tak berapa pasti sebenarnya macam apa yang rakan sekerja kita buat kat sana kan, macam orang daripada tim section lain tak tahu sangat dengan section lain punya kan. Jadi saya rasa perkongsian pada hari ini adalah sangat bermanfaat untuk kita mengetahui dan juga memahami dengan lebih jelas apa di antara produk-produk yang MPC ada buat masa sekarang. Selain daripada yang you all dah tahu, yang biasa-biasa kita tengok, kita ada macam convention, kita ada yang terbaru AIM apa semua kan. Jadi sebenarnya kita juga adalah menawarkan persijilan untuk productivity pakar productivity specialist. Okey, jadi saya tak nak membuang masa. Kita akan terus untuk bahagian saya. Okey, bahagian saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini berkenaan dengan syarat-syarat ataupun prerequisite untuk menjadi seorang CPS ataupun Certified Productivity Specialist. Saya repeat sekali lagi. Untuk persijilan Productivity Specialist ni, dia adalah persijilan untuk individu, ya, bukan untuk organisasi. Okay, ini saya just untuk recap baliklah apa yang Puan Yus dah bagi tahu tadi. Dia adalah untuk persijilan individu. Dia bukan persijilan untuk organisasi ataupun macam contoh kan, macam kita buat persijilan LIN, pengiktirafan LIN ataupun persijilan 5S ataupun QE itu, biasanya benda itu adalah persijilan untuk satu organisasi. Okey, tapi yang ni dia tidak mengiktiraf organisasi, dia lebih mengiktiraf individu tersebut. So back kepada soalan yang Cik Isham ada pop up tadi kan, boleh ke tidak orang daripada sektor government require juga ataupun nak minta nak mohon juga kan. Jadi jawapan memanglah boleh. Cuma sebab kita tengoklah juga macam area-area yang dia ada. Okey, walaupun katakanlah dia bekerja di sektor awam, tapi dia memang terlibat dengan beberapa area ataupun banyak area berkaitan dengan PNQ. Jadi dia boleh saja untuk mohon. Jadi kita akan tengok sekarang ni antara area-area yang kita masukkan di sini. Okey, next. Okey, perkara pertama yang kita akan menilai bagi seorang calon CPS ni adalah dari sudut academic qualification ataupun kelayakan akademik. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sebentar tadi telah dibagi tahu, telah didedahkan yang kita sebenarnya ada mempunyai 3 jenis pengiktirafan. Ya, kita ada 3 pengiktirafan, iaitu level pertamanya adalah pertama sekali productivity specialist. Okay. Yang kedua senior productivity specialist, dan yang ketiga yang paling atas sekali master productivity specialist. Okay.
So ringkasan dia kalau macam yang level pertama ni Productivity Specialist ataupun Certified Productivity Specialist CPS. Yang ni yang kita sebenarnya macam cuba nak encourage lebih ramai individu, termasuklah kita sebagai warga MPC ni untuk cuba mohonlah untuk orang kata apa, memohon dan juga mendapat peluang pengiktirafan ni. Sebab yang ini paling minimum dan paling orang kata di antara 3 level tu, yang productivity specialist ni adalah yang paling senang sikit lah nak compare dengan yang 2 lagi tu. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok kepada academic qualification, untuk productivity specialist kita perlukan seseorang tu untuk mempunyai ijazah ataupun diploma, sekurang-kurangnya mempunyai 5 tahun pengalaman bekerja. Maksud pengalaman bekerja di sini, bekerja kata tidak semestinya dalam bidang-bidang, maksudnya dengan productivity domain ke apa ke. As long as dia ada pengalaman kerja, maknanya kalau fresh graduate, baru graduate tak pernah kerja, dan kita automatic kita tak akan menilai lah. Okay, sekurang-kurangnya kalau you dah pernah bekerja, walaupun mungkin bukan di MPC, you pernah kerja tempat lain, tapi ada 5 tahun pengalaman, maka tuan-tuan dan puan-puan ada ciri-ciri yang dicari tu, maknanya layak untuk memohon. Okay, untuk level yang kedua iaitu Senior Productivity Specialist, dia juga sama je, macam dia kena ada ijazah daripada universiti ataupun diploma, tapi mempunyai pengalaman bekerja sebenarnya 8 tahun bekerja. Okay. Manakala untuk Master Productivity Specialist, dia kena ada APO Certified Productivity Specialist. Yang ni adalah di peringkat APO yang tercertify lah. Okay. Itu dari segi kelayakan akademik. Okey, perkara kedua yang kita akan tengok semasa permohonan adalah productivity training ataupun training dan latihan-latihan yang dia terlibat dalam bidang productivity. Jadi dia ada beberapa jenis lah yang kita boleh tidak semestinya semua training ni dia kena follow, tapi paling-paling tak pun dia ada terlibat. Okey, pertamanya APO Multi-Country Training Course on Development of Productivity Practitioner. Yang ni basic. Biasanya APO dari tahun ke tahun dia ada buat menganjurkan lah this training. Memang nama khusus dia pun Multi-Country Training Course on Development Productivity. So maknanya kita boleh menyemak dengan laman web APO dari semasa ke semasa untuk melihat tawaran-tawaran latihan yang diberikan oleh pihak APO. So this is actually kalau tak silap saya dibuat secara annually jugalah, setiap tahun dia ada bagi promotion untuk kita inilah mohon ya untuk terlibat dengan latihan-latihan APO. Okey. Seterusnya, kalau tak ada yang APO Multi-Country Training Course on Development Productivity tu, boleh juga dia kalau macam dia boleh ada yang basic dan juga di peringkat advanced level lah. Okay. Sama saja untuk Productivity Specialist dan juga Senior Productivity Specialist ni. Jadi dia punya syarat untuk APO training tu sama saja, tapi mestilah dalam bidang yang dinyatakan kat sini saja, sama ada basic ataupun bidang yang advanced level. Okay, next. Okay, Puan Katin ada soalan. Ya. Yang tadi kan, yang slide sebelum ni, yang tengok qualification akademik tu kan. Kalau tengok, kalau orang tu dia ada pengalaman kerja dia lama kan, katakanlah 9 atau 10 tahun, tapi dia tak ada diploma atau degree. So kira dia tak layak untuk jadi specialist ni. Dia setakat pengalaman kerja je, tapi dia tak ada diploma lah ataupun degree. 9 atau 10 tahun tu dikira macam mana? Tu dia tak boleh certified lah maksudnya. Okey, untuk pertanyaan tu, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang bagus. Okey,
Dia straightforward je soalan dia. Saya faham sebab setengah orang tu memang dia bekerja lama tapi cuma mungkin dia tidak ada peluang untuk menyambung pendidikan dia kan. Tapi dalam aspek kami di Badan Persijilan ni, memang syarat dia yang telah ditetapkan, dia mestilah mempunyai ataupun degree holder ataupun diploma holder. Syarat dia memang macam tu. Jadi kalau macam dia mesti comply both side lah, maknanya dari segi degree holder ataupun diploma holder dan mempunyai pengalaman sebanyak kalau PS dia 5 tahun dan senior PS dia 8 tahun experience, work experience. Dia tak boleh you ada salah satu je, maknanya you ada diploma tapi you tak ada experience ataupun you ada experience tapi you tak ada degree ataupun diploma. So tak boleh macam tu. Dia kena comply both area lah. Okay, alright. Okay, next. Okay, apa tu sambungan kepada latihan untuk produktiviti yang tadi tu. Dia okay. Tadi kita multi-country training course productivity juga kan. Tapi yang ni pun dia ada macam nama course yang lain juga daripada APO. Tapi memang these two dua jenis training ni sahaja yang kita boleh terima untuk permohonan dalam untuk memohon sebagai CPS lah. APO sebenarnya sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, memang dia ada banyak sangat training. Macam-macam bidang, tapi yang kami akan tengok dan terima adalah these two area sahaja. Okay, nanti kita akan share, takut ada yang terlupa, nanti kita akan tulis dekat chat ke apa ke, tidak lagi nama training yang APO minta kita comply lah. Okay, kalau kata this calon dia memang tak pernah pergi APO training yang dimaksudkan di sini, dia juga jangan risau, tak perlu risau sebab masih boleh ada peluang untuk memohon sebagai calon CPS ni. Dengan menghadiri ada orang kata at least beberapa training jangka masa pendek lah. Okay, training-training yang melibatkan yang content training tu dia akan cover sekurang-kurangnya 8 productivity solution untuk CPS. Yang orang kata paling bawah lah, maknanya level 1 tu. Dia kena hadir beberapa training latihan yang akan dia punya coverage dia tu adalah sekurang-kurangnya 8 productivity solution. Okay. Mungkin saya boleh tambah sikit lah. 8 kursus pendek ni kan, dia tak semestinya 8 dalam satu kursus. Maksudnya tuan-puan telah menghadiri kursus pendek dan ada 8 CJ. 8 productivity solution ni adalah 8 productivity tools. Dan kalau ada 8 CJ, kita terima. Sebab dia sekurang-kurangnya untuk level yang pertama ni, mesti provide ke kita untuk memohon, provide ke kita 8 CJ. Kalau tak ada tu, nanti Puan Katin akan share lepas ni, apa solution lagi kalau tak cukup 8. Okey, teruskan. Okey, untuk level yang kedua iaitu senior productivity specialist ni, seperti mana yang Puan Yus maklumkan tadi, dia kena comply sekurang-kurangnya 15 productivity solution lah. Okey, short note training jangka masa pendek tu tak semestinya kena buat dalam satu masa ataupun tiap-tiap hari, hari ni buat lain, esok buat lain, tak apa. As long as dia ada aggregation tu, maknanya dia dia compile semua sekali, jumlah training dia tu sekurang-kurangnya boleh cover untuk 15 aktiviti ataupun 15 productivity solution. Okey, latihan sebenarnya dia ada few latihan lah, dan latihan yang yang paling last kali ni pernah kita buat latihan secara face to face, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa lah. Okey.
lulus exam. Okey, seterusnya dia kena lulus exam yang exam bertulis yang kita akan conduct seperti mana yang kita tadi mention kan, ada you tengok sebelum ni, kalau tuan-tuan dan puan tengok sebelum tadi dia ada satu flowchart tadi tu kan, macam mana calon tu memohon sampailah stage yang dia go through satu exam tu. Jadi itulah yang dimasukkan dekat sini. Okey, seterusnya tadi mula-mula tadi berkenaan dengan kelayakan akademik, yang kedua berkenaan dengan training-training yang dia pernah terlibat. Yang ketiga ni pula kita akan melihat sebagai MPCCB, kami juga perlu melihat dari sudut work experience ataupun pengalaman kerja. Pengalaman kerja ni yang melibat, khususnya yang dia ada terlibat dalam projek-projek penambahbaikan lah ataupun productivity solution yang saya cakap awal tadi tu, yang 5 tahun, 8 tahun apa semua tu, itu pengalaman kerja biasa. Pengalaman as long as dia pernah bekerja, maksudnya dia bukan fresh graduate lah yang tu. Okey, tapi di sini yang saya maksudkan di sini pengalaman kerja dalam projek-projek yang melibatkan productivity improvement ataupun productivity solution. Okey, kita pergi ke level 1. Productivity specialist, apa yang dia perlukan untuk memohon? Okey, untuk memohon sebagai productivity specialist, pengalaman projek yang dia perlukan sekurang-kurangnya merangkumi 2 tahun pengalaman bekerja sekurang-kurangnya terlibat dalam 2 jenis projek yang berlainan. Okey, tetapi perlulah dalam bidang productivity improvement. Kalau terlibat dalam projek-projek selain daripada productivity improvement tu, walaupun dia ada banyak-banyak projek, kita tak ambil kira. So, ni adalah khusus untuk productivity improvement. Jadi ada mungkin tanya, apa contoh-contoh productivity improvement tu? Itu yang APC biasa macam 5S, Lean, ICC. Seperti mana ni saya sebut 2-3 perkara ni, kalau dalam ayat yang lebih mudah dan kita dah comprise semua sekali tadi, productivity domain expertise tadi yang kita dah share tadi mula-mula kan, productivity domain expertise. Okey, syarat yang kedua untuk level 1 level 1 lagi, dia kena merangkumi sekurang-kurangnya 200, dia perlu memenuhi 200 jam bekerja. Sama ada dalam consultation ataupun dalam training, promotion ataupun research. Dan dia punya limitation dia 12 bulan terakhir. Tapi untuk tahun 1 tahun 2 tahun ni, kita telah diberi kelonggaran oleh Technical Working Panel kita, TWP, bahawa sebab biasanya sebab musim COVID kan, pandemik ni. Okey, musim pandemik ni sebab ramai orang susah untuk terlibat dengan projek-projek, banyak yang tak boleh nak buat projek kan, maksudnya kena bekerja dari rumah apa semua. Jadi yang 12 bulan tu telah di-extend menjadi 24 bulan. So maknanya kalau you ada 200 jam bekerja dalam bidang productivity improvement tu, sama ada consultation, buat latihan, buat promosi ataupun buat research dalam tempoh 24 bulan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh memohon. Okey, boleh memohon dalam tempoh 24 bulan yang terkini. Maknanya dalam tahun 2021 masih boleh mohon yang terlibat dengan productivity improvement lah. Okey, untuk level yang kedua iaitu senior productivity specialist. Okey, seseorang calon tu perlulah dia ada pengalaman bekerja selama 8 tahun pengalaman kerja yang telah terlibat dengan sekurang-kurangnya 8 projek. Okey, 8 projek penambahbaikan.
8 projek penambahbaikan dalam bidang produktiviti dan inovasi lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini average dia maknanya 1 tahun 1 projek sekurang-kurangnya. Tapi kalau dapat 1 tahun dapat lebih daripada 1 tu kira lagi bagus lah. Okey, seterusnya syarat yang perlu comply juga dia kena seseorang calon tu perlulah pernah bekerja selama 500 jam dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Okey, kalau yang untuk level 1 dia kena ada 200 jam bekerja, tetapi untuk level 2 iaitu senior productivity specialist ni dia perlulah comply untuk 500 jam bekerja dalam tempoh 12 bulan. Again, benda tu boleh di extend sampai 24 bulan untuk masa sekarang lah. Tapi secara keseluruhannya, untuk yang memohon senior productivity specialist ni, dia masih perlu melengkapkan 2,000 jam bekerja dalam bidang consultation, training, promosi ataupun research dalam beberapa tahun. Beberapa tahun tu tak adalah kita kata 10 tahun boleh ke? Taklah sampai ke tahap 10 tahun. Jadi mungkin beberapa tahun terkini lah. Okay? Beberapa tahun terkini. Jadi dia perlu comply sebanyak 2,000 jam bekerja. Jadi sebenarnya ada yang akan mungkin confuse lah dekat sini kan. Kenapa 2,000 jam bekerja? Tadi dah cakap 500 jam bekerja. Okey, di sini saya jelaskan ya. 2,000 jam bekerja yang dimaksudkan adalah terlibat dalam beberapa tahun terkini. Okey, tapi katalah dia masih perlu syarat wajib dia kenalah 500 jam bekerja dalam projek-projek improvement tu selama 24 bulan. Jadi maknanya kalau kata you ada 500 jam dalam tempoh 24 bulan tapi you masih tak cukup 2,000 working hours dalam beberapa tahun ni, masih tak boleh di at least maknanya all in all you have to comply both side lah, maknanya untuk 2,000 dalam beberapa tahun dan 500 dalam 24 bulan. Okey, seterusnya untuk level yang ketiga iaitu Master Productivity Specialist. Dia tak perlu kita, maknanya di sini kami di MPCCB tidak menekankan beberapa tahun pengalaman bekerja dalam productivity improvement, tetapi sebagai seorang Master Productivity Specialist, tuan-tuan dan perempuan ataupun anda semua yang ingin memohon perlulah sentiasa mempunyai pelibatan yang berterusan. Okey, terlibat secara aktif berterusan menjadi seorang PS sepanjang masa permohonan dibuatlah. Okey, untuk level 3 ni kan, saya nak tambah sikitlah sebelum orang kata takut kita a little bit confused lah kan dengan requirements dia. Okey, untuk individu ataupun pakar productivity untuk memohon level 3 ni iaitu Master Productivity Specialist ni, individu tersebut mesti wajib memegang dulu level 2 iaitu perlu menjadi ataupun dipersediakan dahulu sebagai Senior Productivity Specialist. Selepas 13 tahun memegang title sebagai Senior Productivity Specialist, barulah pakar tersebut ataupun individu tersebut layak untuk memohon sebagai Master Productivity Specialist. Maksudnya sebab tu dalam talk-talk kami sebelum ni kan, perkongsian kami sebelum ni, kami selalu cakap kami buka permohonan persediaan ini kepada 2 level yang terawal, iaitu level 1 Basic Productivity Specialist dan juga Senior Productivity Specialist lah. Sebab requirements yang digariskan oleh Scheme Productivity Specialist telah menyatakan minimum 14 tahun
bekerja sebagai senior productivity specialist dahulu, barulah dia layak untuk memohon menjadi master. Memang ada komplain lah kenapa lama sangat. Tapi kami tak ada, it's not our control untuk ni. Sebabnya skim ni dikeluarkan oleh APU. Okey, teruskan Puan Linda. Okey. Jadi semua dah clear kan berkenaan dengan requirement yang diperlukan untuk seorang master productivity specialist. Yalah, kalau nak jadi level master tu, master ni tok guru tau. Jadi maknanya memang dia punya requirement pun memang orang kata kalau 14 tahun tu bagi saya kira acceptable lah. Acceptable. Okey. Seterusnya untuk master ada soalan sikit. Ada soalan, kalau macam orang tu kita nak certified dia kena ikut step ke ataupun dia boleh terus jump jadi master ke? Macam mana? Ke dia kena jadi dulu senior baru boleh jadi master? Ke dia boleh terus je jadi master kalau dia dah cukup syarat? Senior dulu. Maksudnya kalau macam warga MPC ni kan, Cik Isham, kalau warga MPC ni kan yang aktif, dia maknanya senang je untuk comply ataupun fulfill project work experience ni, mana dia orang ni kalau orang yang aktif dalam improvement project ni untuk capai 2,000 work hours dengan sekurang-kurangnya 5 hours in the last 24 months tu, benda tu mudah je. So dia boleh jump terus ataupun dia boleh terus memohon senior productivity specialist. Tapi macam saya nyatakan tadi lah, untuk memohon master dia kena duduk dulu dekat senior ni untuk 13 tahun setengah. Maknanya dia di akhir tahun yang ke-14 tu dia memang dah boleh layak lah untuk memohon master. Tapi untuk dia pergi master terus tak boleh lah. Sebab memang requirements ataupun prerequisite untuk menjadi master tu, you mesti bergelar sebagai senior productivity specialist dulu untuk 14 tahun. Okey, alright. Okey, terima kasih. Nampak macam ramai tu yang tak berminat tu. Okey, seterusnya Fik, next. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada area yang berikutnya lah. Orang kata kami di MPCCB yang sebagai sekretariat ni pada persediaan ni, kita akan melihat kepada client testimonial. Nak tersebut tersasut-sasut dah saya. Okey, client testimonial ni siapa dia sebenarnya? Okey, kalau kata contoh calon, seseorang calon tu, seseorang calon tu dia dia boleh terlibat dalam projek penambahbaikan sama ada di organisasi dia ataupun di luar organisasi dia. Okey. Tapi maknanya dia kalau katalah dia terlibat dengan projek dalam organisasi dia, seboleh-bolehnya kalau macam contohlah, saya ambil contoh macam kita punya yang 5 CPS yang dah approve tadi tu kan, yang ada salah seorangnya Cik Fadil Suhaimi dengan Tuan Haji Riwayat dengan Tuan Tuti tu kan. Okey, mereka memang bukan orang MPC dan mereka adalah consultant. Jadi mereka tidak ada company sendiri. So biasanya mereka consult ataupun menjalankan projek-projek di company orang lain kan. Jadi maknanya kita akan minta testimonial daripada company yang berkenaan lah. Okey. Tapi kalau kata macam orang ni dia terlibat dalam government, dia sebagai penjawat awam, mungkin dia tidak terlibat dengan organisasi luar, tapi dia pernah terlibat dengan projek-projek penambahbaikan, contohnya macam KIK ataupun ICC kan, dalam dia punya office ataupun organisasi dia, maka dia juga maka benda tu pun kita masih boleh mengambil kira sebagai satu faktor lah. Untuk client testimonial ni.
kita akan, okey, apa yang berlaku dalam penilaian klien testimonial ni. Okey, pertama sekali, kalau kata individu tersebut dia terlibat dengan projek penambahbaikan tu, untuk level 1 productivity specialist, dia perlulah menghantar kepada pihak kami di MPCCB 2 positif testimonial. Positif tau. Maksudnya yang testimonial tu menyatakan consultant ataupun this person pernah terlibat dengan projek penambahbaikan. Maknanya apa yang ditulis sebagai testimonial tu dia boleh dalam bentuk mungkin dalam bentuk secara bertulis, sama ada email ataupun apa-apa je secara written lah yang valid, sebab surat pun boleh juga, surat okey, surat daripada klien ataupun email daripada klien yang secara orang kata yang kita boleh accept sebagai bukti lah kan. Okey, sebagai bukti yang menunjukkan bahawasanya this person dia ada pernah terlibat dengan 2 positif projek atau 2 projek penambahbaikan yang dalam tempoh 24 bulan. Okey, itu untuk level 1. Kalau level 2 dia kena ada 3 positif ataupun 3 testimonial lah daripada klien dia. Dalam tempoh 24 bulan, again samalah dengan yang pertama, dia kena ada secara written bertulis, sama ada melalui email ataupun surat daripada klien tu. Manakala untuk master atau level 3, dia kena ada 5 testimonial lah. Okey. Itu bahagian testimonial. Kadang-kadang ada macam kami, ni sebagai satu pendedahan lah. Kami di MPCCB, selain daripada testimonial juga, ada kadang-kadang tu kami akan verify balik testimoni-testimoni berkenaan melalui kami akan buat orang kata random call. Okay, random call maksudnya kita akan telefon, kita akan berhubung dengan klien-klien berkenaan untuk mengesahkan sama ada this individu memang ada terlibat ke tidak ataupun macam mana performa dia dalam projek-projek penambahbaikan yang dijalankan di tempat tersebut lah, di tempat klien tu ataupun di jabatan tersebut ataupun organisasi tersebut. Kita akan buat random call untuk justify dan untuk clarify sama ada benda tu memang betul-betul berlaku ke ataupun yelah kita pun nak tengok proof juga kan selain daripada yang secara bertulis. Okay. Seterusnya tak habis lagi. Okay. Okey, perkara terakhir. Okey, perkara terakhir yang kita akan tengok kepada seorang calon productivity specialist masa membuat penilaian kepada beliau ialah dalam bidang dia punya expertise, productivity domain expertise. Bidang productivity perkara-perkara yang berkaitan dengan productivity domain expertise lah. Okey, pertama sekali kalau untuk level 1 ni dia kena ada kemahiran lah dalam ataupun ada pengalaman dan dia boleh ada pengalaman dan ada pengetahuan untuk dalam bidang data collection dan productivity diagnosis. Okey. Kalau untuk senior productivity specialist ataupun di level 2, dia juga dia kena ada satunya pengetahuan dan yang keduanya pengalaman dalam bidang data collection juga. Okey, samalah maknanya yang level 1, level 2 pun sama. Tapi kalau untuk level 3 ni, level 3 ni okey, untuk level 3 ni dia kena terlibat dengan 5 jenis international assignment. Okay, international assignment di peringkat antarabangsa lah maknanya kan.
dalam bidang consultation, training, promotion dan research lah. Okay, so selain daripada itu, perkara kedua juga yang perlu ada pada seorang productivity specialist level 1, dia kena ada pemahaman pemahaman yang baik dalam bidang sekurang-kurangnya 8 productivity solution. Again, apa yang dimaksudkan dengan productivity solution tu seperti mana yang kita dah tulis dalam bidang domain expert dia lah. Dia kena ada pengetahuan dan dia kena faham. Okey, dia kena faham. Maknanya untuk apa ni, tadi yang beli plus kekuatan satu. Okey. Untuk yang level 1 ni, maksudnya dia kena ada sorry saya repeat balik ada sini. Okey, dia kena ada pemahaman dan juga dia kena faham betul-betul lah. Orang kata dia boleh apply, orang kata sekurang-kurangnya 8 productivity solution. Okey. Lepas tu maknanya satu lagi dia pernah terlibat, orang kata apply. Paling-paling tak pun satu productivity improvement solution. Okey. Macam tu. Tapi kalau untuk di level kedua, level kedua ni dia lebih sikit lah. Dia kena tahu, maknanya dia ada pengetahuan dan dia juga boleh ada kefahaman. Paling-paling tak pun 15 productivity solution. Tapi daripada 15 yang dia faham dan dia ada pengetahuan tu, paling-paling tak pun dia kena pernah apply ataupun dia pernah terlibat, boleh apply, paling-paling tak pun 3 basic ataupun fokus productivity solution lah. Maknanya yang 15 tu dia tahu dan dia faham, tapi yang dia apply, yang dia boleh apply, sekurang-kurangnya kalau orang tanya you boleh apply, you boleh buat semua ke 15 productivity solution tu? Jawapan dia tak semesti. Yang tu dia kena faham je, dia kena faham dan dia kena tahu. Tapi untuk dia apply, paling-paling tak pun dia boleh, kalau maknanya dia pada 15 tu dia boleh, saya boleh ni buat yang ni, 3 benda ni saya boleh buat. Saya boleh terlibat lah. Kalau macam tu, maknanya dia dah boleh apply untuk senior productivity specialist lah. Okey, selain daripada macam itu kiranya requirement technical lah pada saya ya. Okey, untuk yang kita akan melihat dan kita akan menilai sebagai Sekretariat MPCCB ni, selain daripada itu kita juga perlu membuat penilaian ni tuan-tuan dan puan-puan dari segi proses skill ataupun kemahiran proses. Kemahiran proses ni adalah maknanya sama ada you tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk apply dari sudut productivity specialist level 1 ataupun level 2 ataupun level 3, maknanya yang ikut pada kelayakan masing-masing tu. Semua sekali, all in all, proses skill ni semua kena ada. Walaupun level mana yang kita nak apply tu, 1, 2, 3 tu, yang proses skill ni semua kena ada. Iaitu dari segi consultation, dari segi research, training dan juga promosi lah. Seterusnya, seterusnya selain daripada proses skill, kita juga akan melihat kepada people skill, iaitu ini lebih kepada soft skill lah. Soft skill sebagai seorang PS ni, dia kena ada beberapa orang kata rapport yang baik lah. Rapport yang baik dari segi client relationship, lepas tu dari segi pengurusan ataupun hubungan dengan stakeholder dia, lepas tu communication pun kena bagus kan. Dan juga dia adalah seorang team player yang baik lah. Communication ni kalau macam contohnya kalau dengan klien tu dia terlibat dengan sesuatu projek ni, dia kena selalu macam ada both two-way communication lah. Kita tak boleh nak expect walaupun
kita ada pengalaman dan pengetahuan yang lebih daripada team player yang lain. Kita maknanya rasa kita tak boleh dengar orang punya ni kan. Tu tak boleh lah sebab sebagai communication dia kena bagus. Okay, dan juga seorang team player yang baik. Supaya projek yang dia terlibat tu dapat dijayakan dengan orang kata lebih baiklah. Okay, next. Okay, jadi soalan Cepu Mas. Soalan Cepu Mas, ni nak apply sebagai CPS ni ada charge ke? Ada yuran ke? Kan? Ramai yang tanya, terutamanya kalau kami buat talk kepada orang luar kan, definitely this is the main question yang diorang akan tanya. Kalau nak apply ni, percuma ke ataupun berbayar? So kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, okay, nampak macam ada duit lah kan. Sebenarnya itu adalah charges yang dikenakan, yang ditetapkan daripada awalan lah. Namun sebagai kita nak memberi galakkan kepada pemohon-pemohon untuk tahun 2022 ni, sebab kami pun masih orang kata dalam tempoh lebih kepada promosi dan kita nak memberi galakkan, kita nak engage dulu dengan kita punya klien kan. Jadi untuk tahun 2022 ni, semua yuran-yuran tu adalah kita akan waive dulu. Setelah mendapat kita sebenarnya ada mohon ni lah kata buat form apa semua untuk permohonan untuk pengecualian yuran pada tahun ni. Jadi alhamdulillah pihak management MPC telah banyak memberi support lah kepada kita dalam soal ni dan mereka telah bersetuju untuk tidak mengenakan sebarang fee bagi semua permohonan untuk menjadi calon CPS bagi tahun 2022. Tahun depan kami tak sure lagi. Tapi untuk tahun ni insya-Allah kita akan wavekan semua fee yang terlibat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak belakang ni. Jadi inilah peluangnya kita sebagai warga MPC, okey, yang ada kelayakan seperti mana syarat-syarat yang telah kami tetapkan untuk memohon sebab kita kalau lepas tahun 2022 ni kami pun tak sure, takut ada charge kan. Jadi this is your time, okay, this is your time to mohon benda ni supaya dapat permohonan itu secara percuma lah. Jadi sebab kita tahu kan dia punya certification ni sangat bagus dan juga dia worldwide recognized. Nak dapat assignment daripada APO mesti kena ada procedure ni, CPS ni. Kalau kita tak ada CPS ni, kita tak boleh bercakap di peringkat APO. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan balik kepada Cik Afiq. Untuk seterusnya, apa yang kita nak buat lepas ni? Iaitu kita macam mana cara nak mohon. Saya serahkan kepada Afiq. Okay, Syam. Okay, saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Kartin Naslinda di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okay, untuk sesi yang seterusnya saya menjemput Cik Afiq untuk membentangkan tajuk how to apply. Macam mana kita nak apply untuk kita disertifikan. Kita persilakan Cik Afiq. Okay, terima kasih Cik Isham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih kepada HR yang telah menganjurkan program ni. Okay, kita dah dengar apakah NPCCB, apakah CPS, apakah SPS, apakah NPS. Kita juga dah dengar apakah benefit yang bakal diperolehi oleh calon-calon yang telah dipersijilkan. Dan kita dah tengok juga syarat-syarat
ataupun prerequisite yang perlu dipenuhi oleh calon-calon in order to certified. Kita dah juga tengok yuran-yuran kos-kos yang terlibat yang perlu dibelanjakan oleh calon-calon untuk mendapatkan persijilan ni. Dan last sekali, apa seterusnya, bagaimana kita nak apply benda ni. Kalau ikut tengok syarat ni agak-agak ramai tak warga NPC, Cik Isyam? Rasa macam ramainya rasanya ni. Sebab NPC tu memang dah terlibat dengan improvement punya aktiviti punya projek ni kan. Dah ramai dah yang terlibat. Okey, tu yang kita nak dengar sebab untuk tahun ni saja pihak manajemen dah bersetuju untuk bagi benda ni secara percuma. Dan inilah masanya untuk kita create opportunity. Okey, untuk proses persijilan ni, secara ringkasnya, proses dari pihak sekretariat, pihak Badan Persijilan NPC, bila calon tu submit dia borang, dekat situ proses bermula di mana calon perlu mengisi borang dengan lengkap, disertakan dengan attachment sekali. Lepas tu, calon perlu menduduki exam, calon perlu melalui penilaian desktop assessment, dan nama calon-calon tu akan dibentangkan dalam mesyuarat Board of Certification Council. Dan seterusnya, jika mesyuarat bersetuju untuk mempersijilkan individu tersebut, maka individu tersebut akan mendapat gelaran Certified Productivity Specialist. Okey, tanpa melengahkan masa, saya terus dengan kaedah-kaedah ataupun cara-cara untuk kita apply CPS ni. Okey, maklumat berkaitan dengan NPCCB boleh diakses melalui website NPC, www.npc.gov.my, dan dalam website tersebut tuan-puan boleh klik pada bahagian program and services, dan selepas tu tuan-puan perlu klik pada bahagian NPC Certified Productivity Specialist Program. Okey, dalam page tersebut anda akan dapat 3 jenis borang, iaitu borang CPS, SPS dan NPS. Borang tersebut anda boleh pilih berdasarkan kelayakan anda. Tapi untuk peringkat pertama, anda boleh mula dengan SPS dengan SPS sahaja. Okey, untuk peringkat permulaan bergantung kepada kelayakan anda. Okey, ini adalah contoh macam mana untuk kita apply Tier 1 Certified Productivity Specialist. Okey, macam yang saya sebut tadi, ada 3 jenis, iaitu CPS, SPS dan MPS. Okey. Dekat bahagian ni, tuan-puan perlu untuk menyatakan pekerjaan tuan-puan, dan maklumat tersebut perlu tally dengan apa yang dinyatakan dalam curriculum vitae tuan-puan. Okey. Di bahagian educational and academic background ni, tuan-puan perlu senaraikan level education tuan-puan, dan juga perlu disertakan dengan sijil juga, salinan. Okey. Okey, untuk bahagian ni, professional certification, tuan-puan perlu mengisi bahagian ni, juga perlu sertakan juga bukti sijil bahawa tuan-puan mempunyai kelayakan dalam bidang tersebut. Contohnya yang saya nyatakan dekat sini macam IEM membership, IRSM membership, dan setiap benda tu perlu dinyatakan sekali dengan sijil. Okey. Pada bahagian ini, okey, applicants area of industry experience. Tuan-puan perlu tik pada bahagian yang berkaitan. Tuan-puan boleh tik
benda ni lebih daripada satu. Maksudnya berdasarkan pengalaman tuan-puan lah. Okey, pada bahagian applicants area of productivity expertise, tuan-puan perlu tik, macam contoh CPS ni anda perlu ada 8 domain expertise. So anda perlu tik 8 domain expertise ni disertakan juga dengan T-sijil bahawa anda mempunyai pemahaman dan knowledge dalam 8 domain ni. Okey. Kalau tak ada sijil je. Okey, senang cerita, kalau tak ada sijil tak payah tik. Okey. Untuk fokus productivity improvement solution, sama juga macam tadi, perlu disertakan dengan sijil. Dan saya nak tekankan di sini, macam saya dah remark, tulis dekat sini, certificate in the same field are not accepted. Apa benda tu? Contohnya, tuan-puan ada sijil lean manufacturing. And tuan-puan ada sijil juga dalam lean management. Dia topik dia hampir sama. So benda tu dikira satu sahaja. Okey, untuk bahagian applicant services ni, tuan-puan boleh tick lah 4 benda tu, consulting, research, training, promotion berdasarkan area yang anda pakar lah. Kalau orang MPC selalunya 4 ni memang comply lah. Okey, untuk productivity improvement projects hour ataupun secara ringkasnya kita panggil TIPS, productivity improvement project. Okey, untuk bahagian your team size tu, dia adalah kita refer kepada size kumpulan anda, bukan size kumpulan di syarikat tu. Maksudnya bukan tim syarikat tu, tapi tim di pihak anda. Dan anda perlu melengkapkan projek ni sekurang minimum 200 jam pada sekurang-kurangnya projek 12 bulan lepas, setahun lepas. Ya, 200 jam ni kita kira 8 jam untuk sehari. Okey, untuk bahagian applicant productivity improvement project, seperti mana yang dinyatakan dalam prerequisite tadi, okey, untuk tier 1, which is CPS, anda perlu ada 2 PIPS. Untuk tier 2, senior productivity specialist, anda perlu ada 8 PIPS. Okey, information must be stated for each PIPS. So maksudnya anda perlu lengkapkanlah apakah major problem encounter, problem solution and impact to client. Okay, actual document will be verified during the assessment session. Maksudnya semua maklumat ni akan ditanya, maklumat berkaitan PIPS ni akan ditanya semasa desktop assessment nanti. Okay, last sekali. Bila dah siap semua isi, attachment semua ada, anda boleh tengok checklist dekat sini sebelum maklumat ataupun borang dan sijil tersebut CV dihantar kepada pihak sekretariat. Dan bila sebaik sahaja borang tu diterima, di situlah proses persijilan bermula. Okey, terima kasih dari saya. Cukup ringkas, cukup precise. Kalau ada soalan boleh tanya. Terima kasih Cik Syam. Okey, Afiq ada satu soalan. Tapi ni yang tadi topik tadilah, topik Puan Kartin. Dia ada tanya kalau macam let's say lepas ni kalau dah buka yang yuran tu kan kena bayar kan. Yuran tu dia akan valid 3 tahun je. Lepas tu kena bayar lagi lah maksudnya. Dia kena... Ya betul. Mungkin saya boleh share slide ni sekejap Maksudnya every 3 years kena bayar lah, every 3 years. Macam tu Ya betul. Renewal ataupun apa ni persijilan semula memang ada charge lah. Sebab kita engage assessor ni daripada pakar-pakar luar tau. Jadi penggunaan pakar tu melibatkan fee lah kan. So sebab tu lah kita charge. Satu dan proses persijilan sendiri tu kita charge lah. Tapi ini adalah yang di-endorse oleh board. Yuran ni dipecahkan, di-endorse ataupun diluluskan oleh board. So kita menggunakan ini adalah sebagai basis dia lah.
Tapi pengenaan yuran semasa adalah subjek kepada dana kita lah. Kalau misalnya macam tahun ni, pihak pengurusan dan kami melihat dia ada sebagai satu peluang untuk membuat promosi. Jadi kita lagipun orang masih lagi dalam awareness, fasa awareness kan. Orang tak tahu lagi program persejilan kita. Jadi kita rasa untuk tahun ni kita nak bagi percuma dulu. Nak suruh orang familiar dulu. Tapi once kita dah establish, orang dah tahu program ni macam mana. So mungkin pada masa tu kita akan kenakan yuran lah macam gitu. Tapi subject to the, sebab kita ada Board of Certification Council. Sekiranya council kita kata okay, tak payah yuran dan juga mungkin MPC akan memberi satu bajet yang besar bagi kita. Mungkin untuk tahun-tahun seterusnya kita pun masih belum menggunakan yuran tersebut lah. Tapi ini adalah basis. Kita kena share juga lah. Maksudnya memang ada yuran. Cuma untuk current ataupun situasi semasa dia adalah percuma. Macam itulah. Betul-betul. Cuma concern tu maksudnya bukan one off punya bayaran lah kan? Dia tidak. Itu maksud dia. Dia bukan one off lah. Kalau nak bagi senang lagi lah kan, Cik Syam dan juga tuan-puan semua, untuk kali pertama permohonan, yuran persejilan adalah sebanyak RM2,000. Dan juga macam kita kata tadi, Puan Linda pun cakap, entry dia ataupun orang kata untuk memohon kali pertama mesti kena lulus exam kan. CPS written examination ni adalah orang kata laluan pertama yang pemohon kena lalui lah. So dia kena bayar lah yuran peperiksaan tu RM300. Dan proses persejilan itu sendiri melibatkan assessment fee, certification fee, yuran permohonan kemasukan pertama itu ada RM2,000. So altogether adalah RM2,300. Dan sekiranya ini kalau misalnya orang kata untuk percakapan dengan network tuan-puan semua kan, mungkin orang luar dia tak ada tahu. Dia mungkin ada kebakaran tapi dia tak ada sijil. Dalam kes yang kita hadapi, yang kami lalui kan, ada pakar-pakar dia tak ada sijil, tak cukup sijil. Sedangkan kami perlukan sijil tu. So kita sediakan bukan kami, melalui pejabat wilayah dan juga bahagian-bahagian berkaitan untuk mengadakan preparatory certification training course, iaitu 3 hari course yang bernilai sebanyak RM1,800. Itu yang kita bagi option lah kepada orang-orang yang tak cukup sijil lah. Macam itu. Itu maksudnya yang tadi yang tak ada diploma degree tu lah. Maksudnya dia attend yang ni Ini untuk yang prasyarat yang kedua. Productivity training tu kan. Dia nak able to provide to the MPCCB dia orang punya training certificate. So ini adalah untuk menyediakan mereka untuk fulfill level pertama yang menyediakan 8 productivity domain expertise. So program ni akan melayakkan mereka untuk memohon untuk mencukupkan prasyarat tersebut. Tapi apa-apa hal untuk apa orang kata education tu, memang setakat ni skim tu memang mensyaratkan pemohon mestilah sekurang-kurangnya pemegang diploma dengan 5 tahun bekerja. Macam tu. Okay. Alright. Okay. Warga ada soalan lagi ke nak bertanya? Saya expect warga MPC terutama yang pegawai ni akan ramailah memohon sebab kita memang bidang kita ni. Tak mungkin tak ada penyertaan lah kan. Macam tu. Rasa mungkin ramai kot since dah free kan. Selepas ni kalau bayar tak tahu ramai ke tak. Kalau free ramai lah kot. Tak, yang ni free. Kita warga MPC free. Oh, warga MPC free. Semua warga kena apply lah kalau macam tu. Yang pegawai. Kalau tak memohon tu tak tahulah sebab ni tak ada alasan. Sebab kita memang bidang kita kan. Okay. Ada soalan lagi tak warga? Saya tengok
Okey, dah tak ada soalan dah. Okey, kalau macam tu, kalau dah tak ada soalan, saya rasa kita pun dah hampir nak dekat pukul 12 dah ni. Okey, jadi akhir kata daripada saya mewakili pihak HRMD lah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada pemerintah kita pada hari ini, Puan Yusnaini, Puan Kartina Astinda dan juga Encik Afiq. Okey, di atas kesediaan lah berkongsi sedikit ilmu lah kepada warga NPC. Dan juga kepada semua warga NPC yang hadir pada sesi pagi ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Ya. Okay, jadi akhir kata daripada saya sebelum kita tutup, ada siapa yang kita nak ambil gambar? Ada siapa yang nak buat kamera? Kita ambil gambar dulu. Minta semua on camera lah kalau Ada yang siapa yang on? Okey. Hai Munira. Ada lagi tak yang nak buka? Okey, tak ada. Saya start ambil gambar. Oh, Cik Izani. Cik Izani tu penting. Itu aja betul. Oh, Cik Izani orang kuat support ni. Ni mantan ni. Tok Guru. 1, 2, 3. Okey, alright. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Okey, Cik Zani apa khabar? Sihat? Dah left. Assalamualaikum. Okay, Syam, thank you. Okay, Syam, terima kasih. Thank you semua. Nanti kita buat lagi bila-bila. Okay.